Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Umara binti Abdul Khalid. Nombor metrik saya adalah S52050. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang hasil tugasan kumpulan dua kami. Terdapat pelbagai kepentingan wanita dalam dunia pekerjaan. Antaranya ialah syarikat yang mempunyai jumlah wanita yang lebih banyak dalam tenaga kerja akan memperoleh keuntungan dan produktiviti yang lebih tinggi berbanding syarikat yang memiliki tenaga pekerja wanita yang lebih rendah. Selain itu, memilih wanita bekerja dapat menjadikan sesebuah organisasi sebagai tempat bekerja yang lebih baik kerana mereka ni lebih fokus dan komited dalam menjalankan tugas mereka. Di samping itu, menurut penyelidikan Pew mengenai wanita dan kepimpinan, kebanyakan wanita mempunyai kepimpinan yang penyayang dan teratur. Ini kerana wanita mengalami pelbagai jenis persekitaran kerja yang menjadikan mereka belajar menjadi lebih bijak. Okey, berikut adalah statistik wanita berkerjaya di Malaysia dan beberapa luar negara. Di Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh wanita adalah 55.6% pada tahun 2019. Seterusnya, negara Australia sebanyak 61.1% dan juga negara Kanada sebanyak 61.3% pada tahun yang sama. Seterusnya, negara Kesatuan Eropah mencatatkan kadar sebanyak 48.3% pada tahun 2018. Negara Jepun pula sebanyak 52.5% dan akhir sekali Amerika Syarikat sebanyak 57.1% pada tahun yang sama. Berikut merupakan beberapa kajian lepas tentang cabaran wanita berkerjaya. Mengikut kajian yang dibuat oleh NAIR pada tahun 2011, wanita muda menghadapi gangguan seksual dengan dianggap tidak serius. Seterusnya, Siti Marziah Nurhazila dan Nurbaya dalam kajian mereka mengatakan konflik peranan antara kerjaya dan keluarga menjadi salah satu cabaran wanita berkerjaya. Dan yang kedua, terdapat dalam laporan kajian penduduk dan keluarga Malaysia yang kelima, iaitu 18.7% wanita menghadapi masalah kerjaya, menghadapi masalah kebimbangan mengimbangi peranan antara kerjaya dan keluarga. Dan seterusnya, wanita memerlukan sokongan dan mudah penjagaan anak, dan juga 32.4% wanita berhenti kerja kerana masalah penjagaan anak. Dan akhir sekali, kajian yang dibuat oleh Azan Zainuddin dan Kartini Khalid, mereka mendapati bahawa wanita berkerjaya mempunyai cabaran seperti fasiliti penjagaan anak yang kurang kritikal. Faktor penyumbang kesejahteraan wanita. Yang pertama ialah sokongan daripada suami dan keluarga. Wanita berkerjaya dapat membahagikan masa dengan baik dan juga bijak memberi komitmen yang seimbang untuk keluarga dan kerjaya. Suami yang memberi sokongan kepada isteri mereka boleh turut sama membantu meringankan tugas isteri mereka di rumah yang telah penat bekerja sepanjang hari. Yang kedua ialah golongan wanita sentiasa menjadi keutamaan pihak kerajaan. Pelbagai langkah dan juga inisiatif telah diambil oleh kerajaan bagi membantu golongan wanita seperti pelaksanaan waktu bekerja yang anjal dan juga pembinaan taska di tempat kerja bagi memudahkan mereka menghantar anak-anak. Dasar Wanita Negara juga mempunyai matlamat untuk membangunkan potensi dan juga mendaya upayakan wanita dari pelbagai lapisan masyarakat, meningkatkan dan juga mengukuhkan perkongsian yang adil dan juga saksama antara wanita dan juga lelaki. Faktor penyebab tekanan bekerja. Yang pertama ialah pengurusan kerjaya dan rumah tangga. Wanita perlu bersikap profesional dan tidak membawa masalah rumah tangga ke tempat kerja dan sebaliknya. Faktor lain ialah seperti kekangan masa untuk menguruskan rumah tangga, menguruskan urusan kerja rumah yang berlebihan, penjagaan anak, masalah komunikasi dengan suami, keletihan, kerisauan dan juga tiada masa untuk diri sendiri. Yang kedua ialah kegagalan mencari penyelesaian masalah dan juga krisis kehidupan. Akan terwujudnya kegagalan dalam aspek hubungan interpersonal, kerjaya, kewangan, isu kendiri, penderaan dan lain-lain. Sifat wanita yang mementingkan kesempurnaan akan menyebabkan mereka mengalami stres sekiranya kehidupan adalah tidak seperti yang mereka inginkan. Impak tekanan terhadap kehidupan wanita berkerjaya dari aspek positif. Yang pertama ialah penghasilan sifat dan juga nilai positif. Dari sudut pandangan yang positif, tekanan dapat dilihat boleh menghasilkan sifat yang positif seperti berani menyahut cabaran, tabah menghadapi kesusahan, sabar mengharungi ujian dan juga tidak mudah mengalah. Dari aspek negatif, yang pertama ialah emosi terganggu. Kegagalan mengendalikan tanggungjawab sebagai isteri dan juga ibu boleh memberi kesan negatif kepada emosi wanita sehingga kadang-kadang menjadikan mereka mudah berasa tertekan, jemu, sedih, putus asa, letih dan cepat mengalah. Impak negatif seterusnya ialah kesihatan mental dan fizikal terjejas. Kesihatan mental dan fizikal turut terjejas seperti kemurungan. Kemurungan boleh mengakibatkan kecelaruan minda dan penyakit mental yang akan memberi kesan kepada hubungan interpersonal dengan orang sekeliling seperti keluarga, jiran, rakan sekerja dan sebagainya. Impak negatif yang seterusnya ialah perubahan fisiologi yang boleh berlaku berpunca daripada tekanan, antaranya ialah perubahan tekanan darah dan kandungan asid dalam darah, atau kadang-kadang juga boleh menyebabkan penyakit lain yang boleh membawa kepada penyakit kronik seperti sakit jantung, kanser darah tinggi dan sebagainya. Bahagian seterusnya iaitu perbincangan.
Yang pertama ialah definisi kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup sama ada di tempat kerja ataupun di rumah, yang bermaksud kita akan merasa seronok, selesa dalam kehidupan seharian kita. Yang kedua, ekonomi atau kewangan yang kukuh juga dapat memberi kesejahteraan bagi wanita yang berkerjaya, kerana selain daripada membantu keluarga, ia juga mungkin dapat memberikan kepuasan kepada mereka. Seterusnya ialah sokongan suami. Bagi Puan Masrina binti Jassin, suaminya amat membantu dan menyokong dalam kerjayanya dan memberi motivasi yang tinggi. Kebetulan Puan Masrina dan suaminya dalam bidang kerja yang sama. Suaminya juga sangat membantu dalam tugas-tugas di rumah seperti menguruskan anak-anak serta keluarga. Yang ketiga ialah pengasuhan anak-anak. Pusat asuhan membantu memudahkan urusan di tempat kerja kerana anak-anak akan dihantar ke tempat asuhan ataupun pusat jagaan. Mereka akan mendapat penjagaan yang sebaiknya semasa mereka berada di pusat asuhan, sedangkan ibu bapa mereka berada di tempat kerja. Okey, ciri-ciri pengasuh yang diinginkan oleh Puan Masrina ialah pengasuh tersebut mestilah mempunyai sifat keibuan. Dia juga perlulah mempunyai sifat pengasih, penyayang kepada anak-anak. Pengasuh juga sentiasa menjaga kebajikan anak-anak dengan baik dari segi kebersihan, makan minum dan sebagainya. Yang keempat ialah persekitaran keluarga. Keluarga beliau sentiasa menyokong kerja beliau. Selain suaminya sangat memainkan peranan dalam membantunya menguruskan hal keluarga dan membantu dalam kerjaya beliau. Beliau juga perlu menyelesaikan masalah antara kerja dan keluarga. Untuk tidak berlaku isu salah faham ataupun berat sebelah, beliau akan memilih antara mana yang penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Yang terakhir ialah majikan. Majikan berperanan menguruskan sesuatu organisasi. Jadi ia akan memberi semangat serta motivasi untuk mewujudkan suasana keseronokan kerja di tempat kerja. Selain tenang, akan wujud juga sifat keseronokan bekerja dan mempunyai rakan sekerja yang saling menyokong, membantu antara satu sama lain dari segi meningkatkan hasil kerja. Saya akan menjelaskan perbincangan daripada pandangan informal mengenai wanita yang berkerjaya dan sudah berkeluarga. Menurut informal yang kedua iaitu Puan Nur Ain yang merupakan seorang guru pendidikan khas, menyatakan bahawa kesejahteraan hidup bagi seorang wanita berkerjaya adalah apabila pulang daripada bekerja, beliau berasa tenang dan selesa berada di rumah bersama keluarga. Dan dalam masa yang sama, beliau suka melihat keadaan rumah yang kemas dan juga bersih. Menurut beliau, keselesaan berada di rumah yang melibatkan kebersihan, keselamatan anak-anak di rumah juga merupakan kesejahteraan hidup bagi beliau. Seterusnya ialah sokongan suami. Sokongan suami merupakan salah satu perkara yang penting bagi wanita yang berkerjaya dan sudah berkeluarga. Menurut Puan Nur Ain atau informal yang kedua, menyatakan bahawa sokongan suami seperti membantu dalam pengurusan hal anak-anak dan membantu dalam urusan kerja sudah menunjukkan sokongan yang baik dari suami bagi wanita yang berkerjaya. Hal ini kerana sokongan dari suami sangatlah penting bagi meringankan beban wanita yang berkerjaya setelah penat bekerja. Seterusnya, ia juga dapat menzahirkan kesejahteraan hidup bagi wanita yang berkerjaya. Seterusnya, topik mengenai pengasuhan anak. Setiap wanita berkerjaya yang sudah berkeluarga memerlukan pengasuh bagi anak-anak mereka. Jadi, mereka perlu mencari pengasuh atau pusat asuhan yang dapat menjaga anak-anak mereka dengan baik. Oleh itu, menurut informal kedua, iaitu Puan Nur Ain, pusat asuhan atau pengasuh membantu beliau memastikan anak-anak berada dalam keadaan yang selamat. Setiap wanita yang berkerjaya menginginkan ciri-ciri yang tertentu mengenai pengasuh anak-anak mereka. Menurut Puan Nur Ain, beliau memerlukan pengasuh yang mempunyai sifat keibuan yang mendapat menyayangi anak-anak mereka seperti anak sendiri. Oleh itu, wanita yang berkerjaya perlu bijak dalam memilih pengasuh anak yang terbaik untuk anak-anak mereka bagi mengelakkan daripada berlakunya kejadian yang tidak diingini. Seterusnya, persekitaran keluarga. Setiap keluarga perlukan kerjasama antara suami dan juga isteri bagi membentuk persekitaran keluarga yang bahagia. Menurut informan kedua, beliau banyak mendapat sokongan daripada suami dalam menguruskan hal rumah tangga dan kerjaya beliau. Dengan adanya sokongan dan kerjasama baik dari suami, beliau dapat mendidik dan melindungi anak-anak mereka dengan baik. Oleh itu, ia akan membentuk persekitaran keluarga yang bahagia apabila adanya kerjasama antara suami dan juga isteri. Akhir sekali iaitu subtopik majikan. Majikan juga merupakan satu elemen penting dalam membantu wanita yang berkerjaya dan juga berkeluarga dalam pengurusan kesejahteraan hidup. Menurut pandangan informan, majikan berperanan dalam memahami dan menghormati masa pekerja setelah habis waktu bekerja. Hal ini kerana selepas waktu bekerja, majikan tidak boleh mengganggu masa pekerja kerana masa
untuk bekerja telah tamat, melainkan terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan. Beliau memerlukan sikap pentadbir atau majikan yang boleh berkompromi sekiranya mempunyai urusan keluarga ketika waktu bekerja. Perkara ini sangat penting kerana pengurusan yang baik dapat memahami pekerjanya dengan baik dan dapat memberi kerjasama sekiranya berlaku hal kecemasan. Sekian, terima kasih daripada saya. Secara kesimpulannya, bagi wanita yang berkerjaya, mereka sangat mementingkan aspek kesejahteraan hidup, sokongan suami, pengasuhan anak, persekitaran keluarga dan majikan. Bagi kesejahteraan hidup, ialah persekitaran yang memberikan ketenangan serta keselesaan terhadap seseorang individu dalam kehidupan seharian, seperti keselesaan di tempat kerja dan juga di rumah. Keselesaan di tempat kerja ialah persekitaran kerja yang harmoni, seronok serta tidak stres. Manakala bagi keselesaan di rumah pula, seperti ketenangan semasa pulang ke rumah dan melakukan aktiviti yang dapat menghilangkan penat, selain dapat memberi kepuasan dalam diri. Kesejahteraan hidup juga boleh didapati melalui dorongan dan sikap saling kerjasama dalam kehidupan. Yang kedua ialah sokongan suami. Suami merupakan individu penting dalam keluarga, terutamanya kepada isteri. Hal ini kerana wanita yang berkerjaya sangat memerlukan sokongan dan kerjasama daripada suami. Suami juga dapat memberikan semangat yang tinggi dalam diri untuk meneruskan tanggungjawab mereka di rumah dan juga di tempat kerja, selain membantu dalam penjagaan anak-anak dan menguruskan keluarga. Yang ketiga ialah pengasuhan anak. Khidmat pengasuhan anak-anak dapat membantu meringankan kerja seseorang ibu, khususnya ibu yang mempunyai anak kecil. Bagi memastikan keselamatan anak-anak yang dihantar ke pusat asuhan adalah terjamin, pengasuh yang bertanggungjawab perlulah mempunyai ciri-ciri yang sepatutnya, seperti mempunyai nilai kasih sayang serta mempunyai sifat keibuan. Pemantauan yang berkala juga perlu dilakukan oleh ibu bapa atau penjaga bagi memastikan keselesaan dan keselamatan anak-anak terjamin. Yang keempat ialah persekitaran keluarga. Sokongan dan kerjasama daripada keluarga amatlah penting untuk memberikan semangat kepada wanita yang berkerjaya. Persekitaran keluarga yang bahagia perlulah pengorbanan daripada suami dan isteri dalam mengendalikan sesebuah keluarga. Yang terakhir ialah majikan. Majikan berperanan dalam memahami masa selepas waktu kerja, iaitu masa ketika berada bersama keluarga atau di rumah. Selepas waktu kerja, majikan tidak boleh mengganggu masa pekerja kerana masa kerja telah tamat, melainkan terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan. Majikan yang baik juga dapat melahirkan pekerja yang baik selain dapat menghasilkan kerja dengan cemerlang.